hasil gerakan-gerakan pakatan Yahudi, dan juga tak boleh nafi ada juga pengkhianatan dan pembelatan daripada orang Islam. Tetapi tuan-tuan, dalam tempoh itu apakah peranan Uthmaniyah terhadap dunia Islam? Itu yang kita nak bincang tu. Sebab orang kata British mai tanah Melayu, ditinggalkan juga oleh Penang Free School, MCKK. Jepun tak tahu dia tinggal apa, slipper kot. Adalah mana setiap penjajah itu ditinggal ada kesan. Tapi kalau kita kata Uthmaniyah ini ada benda, ada hubungan dengan kerajaan Melayu, apa yang dia tinggalkan? Apa bukti Uthmaniyah ada hubungan dengan dunia Melayu? Sebab tak ada benda apa pun kita jumpa. Setengah di antara orang yang dia membaca, dia akan kata tak ada kenang mena, sebab Uthmaniyah tidak ada kesan tinggalan langsung, dia kata. Tetapi tuan-tuan, British masuk ke China, dia keluar di China masih ada tembok besar China. British masuk ke India, dia keluar daripada India masih ada Taj Mahal. Tetapi mereka masuk ke tanah Melayu, mereka keluar daripada tanah Melayu tak tinggal apa pun di kota Melaka itu. Rapat mereka tarah. Apa yang membuatkan mereka begitu takut dan gerun terhadap sejarah dan jati diri bangsa ini? Bukan nak cerita resis bangsa, tidak. Tetapi siapa tak sayang bangsa sendiri, tuan-tuan? No, sayang. Tapi sayang bukan bererti kita ini resis, membenci kaum lain. Tidak, kita bukan begitu. Kita sayang saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang kaum lain yang tidak ada masalah dengan kita sayang belaka, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau kita baca satu kertas kerja karangan Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman dalam satu kertas kerja yang dibacakan di Perak, dia mengatakan kesilapan orang-orang Melayu bila membaca hikayat-hikayat lama adalah bila mana mereka membaca tentang hikayat Rom, mereka akan menafsirkan Rom itu adalah Rom seperti mana yang dipaham oleh kita ni, orang putih dan sebagainya. Dia bagi hujah dia lah mungkin berbeza dengan orang lain, tetapi hujah yang diberikan itu bila saya baca dan saya telitikan agak kuat. Dia kata kesilapan itu bermula daripada salah faham, sebab pemerintah Rom ketika era klasik itu, mereka itu terpecah kepada dua. Rom yang berada di barat, tuan-tuan pun tahu, Rom yang di barat, dan Rom di Byzantine, iaitu Rom di Timur Tengah ni. Dan HQ Putrajaya untuk Rom di Byzantine itu di mana? Di Constantinople tu lah, Istanbul tu. Dan masa era itu orang Melayu sudah mula menulis. Maka bila sebut tentang Rom, mereka akan refer tentang orang putih lah, dia pada faham kata orang putih. Namun setelah 1453, bila mana Constantinople dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, bila mana karya itu terus ditulis Rom, sebenarnya penulis bukan merujuk kepada orang putih, tetapi merujuk kepada Uthmaniyah. Jadi pengaruh Uthmaniyah di dalam kerajaan Melayu begitu besar. Bahkan kalau kita baca dalam satu kertas kerja karangan Muhammad, suatu orang perempuan tu, Hawa Saleh apa nama dia, dia menceritakan bagaimana ini kajian dia mengatakan hikayat Merong Mahawangsa yang menceritakan tentang Kesultanan Rom yang nak menikah dengan puteri Cina itu berkaitan dengan Kesultanan Uthmaniyah. Sebab itu dia ada pengaruh-pengaruh Islam yang mana lagi burung tu jumpa Nabi Sulaiman, kemudian nak bagi tak menikah pula puteri Cina dengan anak Raja Rom itu. Sedangkan Rom yang dimaksudkan itu adalah Rom Uthmaniyah, bukan Rom yang kita faham kata orang putih tu. Sebab itulah mereka bernikah dan sebagainya. Kalau ikut dalam hikayat itu lagi panjang cerita dia. Puteri itu dicolek oleh burung Garuda, kan? Disembunyikan di Pulau Langkawi. Kemudian akhirnya mereka menikah di sana dekat gua cerita nama gua tu. Panjanglah cerita hikayat tu.